Auzubillahi minasy samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Haji Banan, ya? Betul? Selaku pengurusi Jawatankuasa Masjid Najwan. Betul Najwan, ya? Sahabat saya, Timbalan Pengurusi Dr. Rosdi. Barisan pegawai syarak, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita melapaskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, masih lagi diberikan nikmat kehidupan kepada kita dalam keadaan kita sehat walafiat. Dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah dengan sama-sama berada di masjid ini dan dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan selanjutnya kita berada dalam taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu yang amat disukai, digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merakamkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurusi serta jawatankuasa masjid dan juga ahli karyah masjid ini yang menjemput saya bagi menyampaikan sedikit tazkirah, berkongsi sedikit ilmu dalam peristiwa yang cukup besar, iaitu peristiwa agung Isra' wal Mi'raj yang telah pun dilalui oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peristiwa ini amat berarti dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang jitu, termasuk juga perkara-perkara yang tak nampak, perkara-perkara yang tak mampu dicapai oleh kotak pemikiran kita. Kenapa? Sebab kita dah dibina dengan asas Islam, rukun Islam. Kita telah dibinakan kehidupan kita dengan asas rukun iman, yang sebagai besarnya adalah termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang tidak nampak, perkara-perkara yang tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Justru itu, kita sebagai umat Islam tidak ada halangan untuk mengimani peristiwa ini. Namun, dalam cabaran dunia yang hari ini, banyak pahaman-pahaman baru, pemikiran-pemikiran berdasarkan logika, nak nampak, nak bukti, maka kita berhadapan dengan pelbagai ujian. Ada di kalangan anak-anak kita yang ragu-ragu tentang peristiwa agung ini yang telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Kota Mekah
ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah jugalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, mungkin banyak ceramah telah pun kita dengar mengulang kaji peristiwa ini yang berlaku 5 tahun sebelumnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Dalam dakwah yang dijalankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan cabaran-cabarannya begitu besar sehingga pada masa itu umat Islam terlalu sedikit dan penyiksaan demi penyiksaan berlaku. Dakwah Nabi dilakukan secara rahsia-rahsia peringkat awal, dan apabila diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, lagi banyak tentangan, halangan, seksaan, cacian daripada gulungan kafir Quraisy, daripada pelbagai kumpulan, sama ada orang biasa maupun pemimpin-pemimpin ini pada masa itu. Ini yang berlaku. Jadi peristiwa ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berdakwah menghadapi cabaran-cabaran tadi, dan orang yang membantu baginda meneruskan perjuangan tadi, yaitu bapa saudaranya Abu Talib, meninggal dunia. Lagi kuat tentangan yang diterima oleh Nabi SAW, termasuk juga para pengikutnya. Terdiri daripada golongan mustanafin, golongan yang lemah, para hamba. Kemudian wanita pertama yang membantu baginda dengan telan isterinya, yang mengorbankan segala harta benda, tenaga untuk meneruskan, menyokong dakwah Nabi SAW, juga telah pun meninggal dunia. Nabi dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan yang begitu sedih, sehingga dikatakan tahun kesedihan. Tak cukup dengan itu, umat Islam pada masa itu cuba berhijrah ke Taif, pergi ke Taif. Orang kata mungkin orang Taif boleh menerima dakwah, tetapi sebaliknya baginda dihujani dengan batu-batu kerikil, dibaling dengan pelbagai objek, termasuk batulah, sehingga luka-luka. Dan itulah cabaran, sehingga timbul kesedihan dalam orang yang menjadi tulang belakang dakwah tadi meninggal. Ini pula dakwahnya dicaci dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini telah pun memberikan suatu perjalanan selaku motivasi lah, rangsangan, bagi semangat untuk Nabi SAW meneruskan dakwah yang bukan saja dakwah tadi untuk orang Arab, tapi rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Maka berlakulah proses hijrah, proses Isra wal Mi'raj, yang tuan-tuan pun maklumlah benda ini ulangan-ulangan. Ya. Tapi pada malam ini saya mengambil ibrah pengajaran daripada cerita awal tadi sampailah akhirnya ke Sidratul Muntaha yang dipadukan ibadah sembahyang. Saya akan mengambil beberapa intipati untuk jadikan renungan kita. Muslimin muslimat sekalian, dalam peristiwa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sisi Kaabah, ya, telah dibawa ke tepi Telaga Zamzam
Dan di sana proses penyucian diri. Pembedahan yang kita pernah dengar dulu zaman kecil, zaman kanak-kanak, dibuat pembedahan dada baginda. Masa umur 10 tahun juga begitu. Diberikan penambahan, dan akhirnya dalam peristiwa Isra ini, Nabi SAW juga disebutkan dalam hadisnya tadi, telah dibelah dadanya untuk proses penambahan. Ada orang mengatakan buang kotoran, sebenarnya tidak. Ketika baginda jadi rasul pun dibelah dadanya, dan pada malam Isra tadi. Dan kita cenderung kepada apa yang disebutkan dalam satu ulasan, bahawa tidaklah para malaikat mengeluarkan daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam sebarang kekotoran. Akan tetapi mereka menambah baginya kesucian atas kesucian. Dalam diri baginda tidak ada kotoran, tapi ditambah kesucian tadi atas kesucian. Walaupun ada kisah mengatakan dibersihkan hatinya, dibuang kotoran, tidak. Saya lebih cenderung kepada apa yang disebutkan dalam ulasan ini, bahawa tidaklah para malaikat mengeluarkan daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam sebarang kekotoran, melainkan mereka menambah baginya kesucian atas kesucian. Sebab itu kita lihat bagaimana proses penyucian diri ini penting dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan, dalam masyarakat kita berhadapan dengan pelbagai penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit mazmumah. Hasad, dengki, adu domba, sombong, riak dan sebagainya lah. Kenapa? Kerana hati kita ini perlu diberikan suatu penyucian, diberikan suatu pembersihan. Kalau tidak, hati kita sentiasa kotor. Apatah lagi digambarkan bahawa setiap kali kita melakukan maksiat, maka satu titik hitam melanda, melekat di hati kita. Kalaulah ibarat ini kait kertas putih, setiap kita melakukan kesilapan dosa, satu titik hitam melekat. 2, 3, bayangkan kalau dah banyak, tuan. Kertas yang putih ini akan menjadi hitam. Kerana itu, di awal lagi digambarkan perlunya kita menyucikan hati kita ini. Sebab itu ada juga menjelaskan bahawa dalam diri manusia ini ada seketul daging yang bila baik, baiklah seluruh tubuh badan. Tetapi sekiranya wa iza fasada, bila ia rosak, rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah, itu yang dikatakan hati. Jadi dalam konteks ini, Nabi SAW telah pun ditambah kesucian atas kesucian tadi, dan baginda diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Palestin yang jauhnya begitu. Kalau perjalanan biasa makan masa. Kemudian di Mi'rajkan di lapisan langit pertama, kedua, sampailah ke ketujuh. Kemudian seterusnya yang malaikat pun tak mampu untuk naik ke Sidratul Muntaha. Muslimin muslimat sekalian, apa khabar Wan Ching ni? Sihat Dah lah, kita berada dalam suasana Covid ni, tuan. Dah pakai topeng ni, pakai mask ni. Saya nak buka pun tak berani. Ni ada macam-macam batu pula. Jadi pencegahanlah. Kita masih lagi patuh SOP yang ada. Walaupun orang kata macam mana masjid jarak-jarak ni, pasar boleh bebas, tak apalah orang nak cakap, tuan-tuan. Kita patuh SOP. Dan Islam pun ada kaedah dia. Islam pun dah suruh dalam konteks kita berjaga-jaga, wala tulqu bi aidikum ila takhruqa. Jangan cempakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita ada panduan. Jadi kita ikhtiar. Justru itu muslimin muslimat sekalian, kita umat Islam mesti berusaha untuk mengangkat diri kita ni dalam konteks penyucian diri. Dan selalu disebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan
yang dikatakan mampu takarub ilallah. Kita dah dilanda dengan COVID, dilanda dengan banjir besar, baru ni banjir mengejut, banjir kilat, maka tak ada cara lain melainkan dekatnya kita dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat meningkatkan tahap kita sebagai umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita berhadapan dengan manusia yang kadang-kadang lupa tentang nikmat anugerah Allah yang begitu banyak kepada kita. Yang juga disebutkan, seandainya kita nak menghitung nikmat anugerah Allah tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak akan terhitung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mesti dijadikan garis panduan dalam kehidupan kita. Sebab apa yang berlaku dalam peristiwa tersebut adalah merupakan SOP, merupakan tata cara kehidupan manusia yang mesti dipatuhi. Yang baik kena ikut, yang tak baik kena jauhi. Semua tergambar dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam suasana kemasyarakatan kita, mesti merapatkan hubungan sesama kita. Sebab dalam peristiwa ini juga digambarkan bagaimana Nabi SAW menziarahi, bertemu dengan para Nabi, para Rasul. Dimulakan dengan Nabi Adam AS. Lambang bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati orang yang berilmu pengetahuan. Dan semua itu sebenarnya menjadi panduan dalam kehidupan kita ini. Kita hari ini teraba-raba mencari teori sana teori sini, nak cari bagaimana kehidupan yang baik, sedangkan Al-Quran tadi telah menggambarkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang cemerlang, kehidupan yang baik, dengan syarat kita mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dalam peristiwa tersebut kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan asas Subhanallazi asra bi abdi. Perkataan abdi, hamba, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak menggunakan kalimah bi Muhammadin. Dengan kata lain, kita sebagai hamba Allah mesti juga berusaha untuk menyucikan diri kita, supaya kita sebagai manusia ini akan mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni semua sama. Disebutkan Al-Quran, Allah jadikan kamu laki dan perempuan, berbilang kaum, pelbagai kabilah, bersuku kaum, berbagai bangsa, dan warna kulit. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk kenal mengenal, untuk berhubungan antara satu sama lain. Dan disebutkan di sana, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia manusia ini di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, siapa pun yang bertakwa, dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga menyebutkan kullukum li Adam wa Adam min turab. Kamu semua adalah daripada Adam alaihissalam, dan Adam itu daripada tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab illa bitaqwa. Lantaran itu kita kena berusaha untuk membentuk diri kita ini supaya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan kitab-kitabnya, dan juga lain-lain yang telah pun kita maklum dari masa ke semasa. Muslimin muslimat sekalian, daripada peristiwa ini juga diceritakan bahawa Nabi SAW disediakan kenderaan. Kita pernah dengar dalam Quran bagaimana nabi-nabi lain diberikan keistimewaan
dengan angin. Nabi Musa dengan tebelahnya laut. Dan dalam peristiwa ini Nabi disiapkan satu kenderaan. Ada kenderaan juga. Kalau kita hari ini mungkin pelbagai jenama lah kereta. Dengan kata lain, peristiwa ini juga tidak terkeluar daripada uruf kebiasaan. Bila nak pergi suatu mesti ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan pun kita beriman, kita percaya. Kerana ia dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak digambarkan bahawa peristiwa ini juga peristiwa yang ada kaitan dengan kehidupan manusia dahulu, sekarang dan juga akan datang. Maka diceritakan ada binatang atau haiwan yang bernama burak yang secepat kilat, yang putih. Dan Nabi bersama Jibril menunggangi burak tadi. Yang kalau dulu tahun-tahun 60-an dekat frame rumah-rumah tu ada gambar. Itu lama punya cerita. Gambaran-gambaran. Tapi kita imani bahawa peristiwa ini berkenderaan burak yang laju, yang pantas. Dan di permulaan perjalanan tadi dah ada dah. Dah ada halangan-halangan dah. Dah ada cubaan-cubaan untuk menggagalkan misi perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada panggilan, ya Muhammad, tunggu. Ada jin ifrit yang menghalang-halang baginda. Sehingga dikatakan Jibril juga telah mengajarkan beberapa bacaan untuk menjatuhkan jin tadi. Ini diceritakan dalam hadis-hadis berkaitan dengan Isra wal Mi'raj ini. Muslimin-muslimat sekalian, tentang temuan-temuan yang ditemui oleh baginda SAW, rasanya saya tak perlu ulang. Ataupun saya ambil rumusan saja. Kerana banyak dah cerita awal-awal ni tentang benda yang positif, benda yang baik dia ada ceritakan. Tapi kadang di ujung tu kita lupa. Kita tak sempat penceramah, tak sempat. Sebab tu penceramah boleh mula daripada mana? Awal, tengah ataupun akhir. Biasanya kita nak mula daripada awal tu. Tapi tengok masa, pengusi pun tak beritahu saya pukul berapa, pukul 12 ke, pukul 11 ke, sampai besok ke, tak beritahu saya. Jadi kita ambil yang bermanfaat. Jadi saya sebutkan awal-awal tadi bahawa apa yang berlaku dalam peristiwa ini menjadi kita punya garis panduan, pedoman kehidupan kita. Kita ambil yang baik. Nabi SAW digambarkan bertemu. Nampak, ini masa Isra tu, masa perjalanan tadi. Maknanya belum lagi di langit. Masa lagi perjalanan di Masjidil Haram secara mendata lah istilahnya. Sebab Nabi nampak Yasrib, Nabi nampak kumpulan yang berjalan, berkabilah, yang mengembara, yang berdagang, nampak. Saya kena ditanya, orang yang balik berdagang tadi betul ke? Betul, kata ni. Jadi tak ada yang kata, gambaran kata tak betul. Sebab Nabi sendiri nampak rombongan-rombongan sekian-sekian, daripada Yaman, misalnya dari Syam. Jadi habis balik saja rombongan tadi, mereka mengiyakan betul apa yang disebutkan oleh Muhammad itu. Muslimin-muslimat sekalian, Nabi digambarkan menemui satu kumpulan manusia yang bercocok tanam, menabur benih, tumbuh segera pada masa yang sama dan menuai. Bayangkan tuan-tuan, dulu kat Cheng ni ada orang tanam jambu. Padi dah tak ada dah. Tanam betik misalnya. Tuan-tuan tanam suku ekar betik. Tuan-tuan petik. Kalau tinggi pakai tangga pula. Ni orang projek betik ni sampai 60 hektar. Tanam betik je. Ataupun tuan-tuan tanam temikai. Tanam keledek. Berbatas. Tuan-tuan
tanam, kemudian tuai. Habis satu bendang, tengok belakang, tumbuh balik. Saya berkebun sekarang ni tuan-tuan. Tanam nenas. Belum buah lagi, baru nak buah. Bayangkan, kita dah potong nenas, satu pokok, satu nenas, satu biji. Kita pusing belakang, tumbuh lagi. Bayangkan tuan-tuan. Seronok kan? Itu gambaran. Jadi ditanya kepada Jibril, apakah itu Jibril? Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, itulah gambaran umatmu yang berjuang pada jalan Allah, yang menginfakkan harta bendanya dan dirinya pada jalan Allah. Ini yang disebutkan dalam Quran juga, bahawa Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita satu perniagaan yang menguntungkan, tijarah, perniagaan yang menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. Jadi konteks ini maknanya orang yang berjuang infak fisabilillah. Tuan-tuan ada harta benda, tuan-tuan ada simpanan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk diri kita kan? Untuk diri kita, bukan di dunia. Dunia ni tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan dah ada rumah dah, kadang-kadang 2, 3. Tuan-tuan ada kenderaan 1, 2, 3 misalnya. Maka bila kita meninggal, harta tadi tak ikut kita tuan. Maka kita nak cari kaedah supaya harta benda tadi menjadi saham akhirat kita. Maka kita gunakanlah tadi untuk infak fisabilillah. Mewakafkan harta kita untuk masjid, untuk surau. Ustaz, nanti rumah saya ni ataupun kedai yang saya punya tu habislah. Tanah saya pun habis. Saya bukan suruh tuan-tuan wakafkan tanah tuan-tuan untuk masjid. Masjid pun tanah dah banyak dah. Tetapi mengambil manfaat tanah-tanah yang tuan-tuan miliki tapi tak dikerjakan. Tuan-tuan ada tanah sawit di sekian-sekian tempat, tak ada siapa kerjakan. Zaman Covid ni pekerja pun tak ada tuan-tuan. Buah tengah mahal tapi terbiar. Maka tuan-tuan menginfakkan, mewakafkan manfaat kebun tadi kepada Majlis Agama Islam ataupun kepada Masjid An-Najwan ini. Selagi saya hidup, manfaat daripada kebun ini saya wakafkan untuk masjid. Maka jawatan kuasa masjid akan bermesyuarat cari modal untuk bersihkan kebun tadi, untuk cari pekerja, jual hasilnya, dan hasilnya masuk dalam tabung masjid. Tanah tuan-tuan tak hilang. Tanah tuan-tuan akan bersih. Tanah tuan-tuan akan terjaga. Dan kalau takdirnya tuan-tuan rasa, saya pun rasa dah tak bersihat, saya nak pindah milik. Pindah milik terus kepada ahli waris. Terbatallah wakaf yang tuan-tuan dah wakafkan tadi. Begitu juga rumah kedai, tuan-tuan ada rumah kedai. Zaman Covid ni, orang tak meniaga, susah cek penyewa. Tuan-tuan boleh manfaatkan, infakkan bangunan tadi untuk kegiatan dakwah. Ini antara cara bagaimana kita ini nak menjadikan harta benda kita ini harta yang termasuk dalam golongan iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah dia, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak-anak soleh yang mendoakannya. Termasuk yang pertama tadi, sedekah jariah, infak kita, wakaf kita. Dan hari ni orang tak nak wakaf, dia kata, Ustaz, saya inilah sekeping tanah ni pusaka saya, tapi terbiar tak ada siapa nak kerjakan. Maka gunakanlah tadi untuk wakaf manfaat, dibolehkan. Jadi ini peluang. Harta tuan-tuan yang ada di bank misalnya dimanfaatkan. Kalau tidak, dia akan menjadi ahli waris yang silap-silap hari bergaduh. Silap-silap hari akan menjadi pemegangnya amanah raya yang hari ini jutaan, ratusan juta tanah-tanah harta yang tak boleh dituntut, masalah teknikal. Itu yang pertama yang kita mesti rebut dalam suasana kita pada hari ini tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan masih saya nak juga Ustaz, biar saya tengok tiap bulan saya tengok statement saya, 50,000, 100,000 jalannya.
senang hati. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan takkan senang hati. Rumah yang kita diami pun kadang ada yang 2 tingkat, 3 tingkat. Rumah yang ada 4, 5 bilik, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk semua bilik, tuan-tuan. Malam ni bilik pertama. Malam esok bilik kedua. Dah tinggal berdua. Anak-anak dah tak ada dah. Tidak juga tu. Itulah bilik yang pertama yang kita duduk. Kadang ruang tamu pun kita tak sempat nak pergi. Saya nak gambarkan bahawa kehidupan kita di penghujung ini mestilah berbekalkan bekalan yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa raga kamu dan harta benda kamu dengan bayaran surga. Jadi rebutlah peluang tadi. Sebagaimana digambarkan orang yang menuai, habis tuaian tumbuh, habis tuaian tumbuh lagi. Yang kedua, motivasi juga. Semangat, sikap istiqamah yang mesti kita rebut. Nabi ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang mesti dipegang oleh kita? Oleh sahabat tadi. Maka Nabi mengatakan, amantu billah summastaqim. Katakanlah kamu beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Tetap pendirian, tidak goncang. Dalam iman ini, tuan-tuan, cabaran cukup banyak. Bila peristiwa Isra ni berlaku dan Nabi balik beritahu pada sahabat, sahabat goncang. Setengah tu goncang. Orang kafir musyrik lagi ketahukan. Malah dia menawarkan, aku akan kumpul orang semua kau ceritakan. Dia ambil peluang untuk menjatuhkan Nabi SAW. Tapi mereka yang beriman tetap yakin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau itu datang daripada Muhammad, lebih dari itu pun aku beriman. Hebatnya iman tadi. Sebab dia yakin. Dan iman ini tak boleh ragu-ragu. Tak boleh syak. Mesti yakin sebenarnya. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman tadi ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu. Sudah berjihad fisabilillah. Dengan harta benda dia, dengan jiwa raga dia. Yang kedua, mesti ada ketaatan. Iman tadi mesti ditaati. Tak cukup beriman tapi tak patuh, tak taat dengan perintah Allah, perintah Rasul. Dalam bab iman ini mesti ada kecintaan yang tinggi mengatasi segala-galanya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul mengatasi segala-galanya. Bagaimana kita nak cinta? Sudah tentulah kita melakukan segala-galanya yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu. Allah mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah, peganglah, ikutlah, hayatilah. Apa yang dinahikan, apa yang dilarang oleh Nabi, pantau, tinggalkan. Nah, itu syarat antara syarat-syarat keimanan yang jazam. Jadi dalam peristiwa Isra ini, Nabi tercium bau harum. Sungguh harum. Masjid ni rasa kurang harum lah. Saya masuk, tak ada ni. Setengah masjid masuk-masuk dah. Oh, dia punya bau tu setengah tu siap dengan apa? Bakaran. Lepas ni Tuan Haji buatlah. Masuk berasa. Wangi. Wangi, tuan-tuan. Kalau zaman-zaman dulu pakai kemenyan. Itu nyelui. Kita nak manggil-manggil ni. Kan? Ini mau cowok kan ni? Ini aku ngomong cowok lah. Pinter? Kalau ramai orang Jawa, aku ceramah orang Jawa baik. Ya. Mana kalau kemenyan tu maksudnya panggil. Wang gitu, wang lor. Tu ada macam-macam lah. Dulu cerita dululah. Kalau pergi Pulau Besar tu, pergi ke kubur ada bau setanggi tu. Ya Allah, tak tahan bau dia. Itu setanggi. Ada panggil, memanggil. Tak boleh. Maksud saya, ini wangian. Bau yang cukup harum. Ditanya,
Jibril mengatakan, itulah bau harum tukang sikat anak perempuan Fir'aun dan anaknya. Tuan-tuan, Masyitah duduk dalam istana Fir'aun. Fir'aun ni Masya Allah zalim. Fir'aun ni macam-macam gelaran dia. Dan Fir'aun ada yang berusia 400 tahun. Sehingga dia ngaku jadi Tuhan. Dahsyatnya ni. Dia ngaku jadi Tuhan, Fir'aun ni. Dan jahatnya dia tadi, dia bunuh semua anak-anak lelaki. Kerana pada masa itu, tukang telik dia mengatakan, bila Fir'aun bermimpi, dalam mimpi tadi dia tengok ada api yang menyala. Datang daripada Baitul Maqdis, Palestin, membakar Mesir. Fir'aun tu di Mesir. Mesir tua, Mesir kuno ni. Jadi Fir'aun ni punya jahat ni, dipanggil semua ahli bomo dia, ahli nujum dia, taksir mimpi dia. Maka dikatakan oleh Pak Nujum tu, macam nujum Pak Belalang kan. Dia kata ada kanak-kanak lelaki yang akan lahir daripada kaum Bani Israel, dari keturunan Nabi Yakub, yang akan mengalahkan dia. Jadi bila Fir'aun dengar tu, dia pun buat cara. Cara dia bunuh semua kanak-kanak yang baru lahir daripada gulungan Bani Israel. Bunuh. Digambarkan di sana lebih daripada 12,000 kanak-kanak dibunuh. Hanya bayi perempuan saja yang tidak dibunuhnya. Ini yang juga disebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Demikian itu adalah bala cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Kemudian nak jadikan kisah Nabi Musa dilahirkan pada zaman itulah, dan selamat dari cerita berada dibesarkan dalam istana Fir'aun. Tu. Dalam kisah yang Masyitah tadi ni, dia tukang sikat rambut. Bila jatuh sikat tadi, dia pun melata macam roncing melata lah. Tak tahu lah roncing melata macam mana. Tapi Masyitah, antara ucapan dia, Bismillah Aisyal Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Si anak Fir'aun ni terkejut. Budak sekarang kata, terkejut buruk. Masyitah, ada Tuhan lain ke daripada selain daripada bapa aku? Aku akan adu pada bapa aku. Wah, mengadu ni dah ada dulu dah suka mengadu. Dia mengadu pada bapak dia, dan Masyitah dipanggil menghadap oleh Fir'aun. Masyitah, aku dengar engkau ada Tuhan lain selain daripada aku. Masyitah dengan tegas, dengan istiqamah, dia katakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Istiqamah ni. Walaupun berdepan dengan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, dia tak goncang, tuan-tuan. Tetap berani kulil haq walau kana murah. Buat ni dia. Fir'aun pujuk lagi, betul tak betul ni? Siapa sihir kau ni? Macam-macam, tuan-tuan. Ringkas cerita, maknanya tak ada jalan lain, diugut. Anak-anaknya akan dibunuh. Dan akhirnya Masyitah di bawah, depan kawah tembaga yang dinyalakan api dan air menggeledek. Pada masa itu Masyitah macam goyang sikit. Sayang anak ni, anak. Kalau cucu lagi sayang. Isyak ni, kita nak berhenti ataupun sambung? Terus. Ya. Oncing ni bagi air masak yang mana dia? Tak ada kopi O ke kopi jantan ke tak ada
Oh. Ada setengah tempat dia open saya, Ustaz. Nak TO ke kopi O? Wah, special lah. Nyonce pakai air masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan sekalian, goncang ialah kita sayang anak, kan? Tapi anak atau bayi yang kecil tadi tak boleh bercakap, ialah bayi, kanak-kanak tak boleh bercakap lagi. Yang dia terus mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, bersabarlah kamu di atas kebenaran. Antara mukjizat bayi yang boleh bercakap antaranya lah anak Masyitah yang bercakap semasa bayi lagi. Ini gambaran Masyitah dicempak dalam kawah yang mendidih, tetap istiqamah. Jadi inilah yang kita nak di kalangan masyarakat kita. Apapun ujian, apapun tribulasi, mihna, kita hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan bahawa Allah bersama kita. Ini tuan-tuan, kita tak diuji dengan pelbagai ujian. Ujian sekarang ni COVID lah, banjir kilat. Kita jauh daripada musibah bencana alam yang lain. Gempa bumi, baru ni ada sikit gegaran di Melaka. Jarang-jaranglah ibu taupan, walaupun ada, tapi masih lagi bebas daripada suasana yang berlaku di luar negara. Kemudian tidak ada halangan untuk melakukan ibadah. Sahabat-sahabat kita yang terkini di bumi India, Masya Allah, dipenggal, diperangi secara terbuka, tuan-tuan. Kawan tu lalu sini, tak ada siapa halang pun. Dia buat upacara lalu sini, meriah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, raihkan juga kan. Tak siapa halang. Tapi mereka menghalang umat Islam untuk bertudung, untuk beribadah. Tapi kita tak terasa apa-apa. Bayangkan kalau berlaku. Sudahkah kita bersedia dengan semangat daya juang yang tinggi? Sebab itulah konteks kehidupan kita bermasyarakat, kita bertoleransi, hormat menghormati antara satu sama lain. Pegangan, masing-masing pegangan lah. Tetapi kenapa mereka tadi melakukan budaya kehidupan haiwan, yang haiwan pun tak buat macam tu. Tapi hari ini saudara-saudara kita di luar negara, Masya Allah, selain pada Gaza, Palestin yang ditindas, kita lihat yang terbaru di bumi India. Dan kita kena ambil tahu, tuan-tuan. Ada orang cakap, alah tak payah Ustaz bincang hal dia. Sedangkan dikatakan, barang siapa yang tak mengambil tahu urusan umat Islam, fala Islamin, maka mereka itu bukan dari kalangan orang Islam. Jadi kita kena ambil tahu. Kita doakan mereka supaya terus tabah, terus bersemangat untuk mempertahankan hak. Kita hanya diuji dengan berada di zon selesa, berada di zon yang senang. Ada orang cakap, Ustaz dapat makan sudah Ustaz, pinter mangan, pinter turu, wis, jangan gaduh-gaduh dah kata. Yang penting mangan turu. Yang lain tak kisah. Bukan itu. Kita kena menjadi umat yang mengambil tahu urusan. Sebab dalam konteks Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong bantu dalam perkara kemaksiatan, permusuhan, kemungkaran. Tak boleh. Jadi, balik pada cerita tadi, yang positifnya ialah bagaimana kita dituntut untuk beristiqamah dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan. Itu yang baiklah. Kemudian saya sebutkan juga tadi bagaimana Isra wal Mi'raj ini sebagai satu panduan dalam kehidupan kita untuk kita menjauhi segala larangan-larangan, tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Masalah gejala sosial masih berlaku.
Kita lihat bagaimana yang digambarkan manusia yang memecahkan kepalanya. Ambil batu pecahkan kepala. Pecah, elok, pulih semula, pecahkan lagi. Dijumpai manusia yang makan makanan daripada benda-benda berduri, daripada buah zakum dan bara api neraka Jahannam yang panas. Yang pertama tadi, orang yang malas untuk solat. Walaupun masa itu belum lagi dipadukan solat 50 waktu, belum lagi naik ke langit pertama, kedua dan ketiga. Tapi gambaran orang yang pecahkan kepala dah ada dah. Dan juga orang yang makan buah zakum tadi dan batu neraka digambarkan mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Begitu juga suasana yang berlaku pada hari ini. Digambarkan ada manusia yang mengambil hidangan daging yang busuk, daging yang tak bermasak, daging yang dah berulat, mengenepikan masakan daging yang bau, daging yang mungkin ada perasa kari adabi mungkin, kari bakpas, macam-macam lah. Dia ketepikan, dia ambil yang berulat, yang busuk tadi ambil. Gambaran manusia yang ada suami, gambaran manusia yang ada isteri yang halal tapi tinggalkan. Dia cari wanita-wanita jalang, bermalam hingga ke pagi. Digambarkan juga, ini juga berlaku dalam masyarakat kita. Anak-anak muda khususnya mengganggu lalu lalang. Suka mengganggu, duduk tepi-tepi jalan, kacau orang. Digambarkan ada satu kaum yang lalu tapi pakainya dicarik-carikan. Dan digambarkan itulah umatmu yang suka duduk di jalan-jalan dan mengganggu lalu lalang di sana. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, dalam konteks manusia yang gagal mencapai ataupun menunaikan amanah kepimpinan juga digambarkan dalam peristiwa Isra ini. Saya dua ini akan berlaku pemilihan pimpinan di Johor. Pemimpin ni yang kita dah lepas. Dan amanah ini disebutkan dalam peristiwa ini. Orang yang pikul amanah, dia tak mampu, tak layak, dipikul juga. Ditambah bebanan dia, tambah lagi. Itu digambarkan manusia yang tidak mampu memimpin, tak mampu melaksanakan tugasan, tetapi nak juga demi kepentingan, demi suatu hajat dia. Dan kita kena jelas dalam perkara ini, sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Muslimin muslimat sekalian, kita ada 12 minit lagi. Saya terus kepada kemuncak, kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, perintah keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diiringi oleh malaikat Jibril. Terus memerintahkan ibadah sembahyang 50 waktu. Dan setiap kali Nabi bertemu dengan Nabi Musa menasihatkan, umatku yang hebat pun tak mampu untuk melakukan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Kaum Bani Israel ini tuan-tuan memang hebatlah. Digambarkan sejarah hebat. Tapi begitu degil sehingga diungkapkan dalam Quran banyak kisah-kisah gulungan ini. Melawan sehingga diazab, sehinggalah hari ini mereka bertaburan di dunia. Walaupun mereka tadi, tuan-tuan, gulungan yang hebatlah. Kehebatan dia. Antara 10 perangai buruk kaum Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran,
Dijelaskan mereka menggunakan konsep kalau kita umat Islam sami'na wa ata'na. Tapi mereka sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tetap derhaka. Dalam peninggalan ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah, dalam tempoh yang singkat pun dia dah boleh cipta anak lembu sembahan dia. Sedangkan dah diingatkan, dia buat juga. Ini kisah Khamiri dengan anak lembu. Kemudian dicabar Nabi lah. Next. Kalau betul, tunjukkanlah kepada kami terang-terang bagaimana rupa Allah itu. Ni. Mereka berlaku zalim, mengubah perkataan yang sebenar dengan perkataan yang lain kerana memperkecilkan perintah Allah. Dan juga mereka menyalahgunakan perintah-perintah Allah, firman-firman Allah dengan memalingkan makna yang sebenar kepada makna yang lain. Dan mereka berpaling daripada kitab Taurat. Ini perangai mereka. Dan mereka beriman separuh, kufur separuh. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya ada kaitan dengan umat Islam yang ada pada hari ini. Perangai mereka itu dituruti oleh umat Islam. Apa tu minuna bi ba'dil kitab? Apakah kamu beriman dengan sebagian kita dan kufur sebagian kita? Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Tapi hari ini berlaku dalam masyarakat kita yang orang kita setengah tu dipercaya, setengah tu ditolak. Mana yang untung diterima, mana yang mungkin benda tak sesuai dengan dia tolak. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan dalam peristiwa perintah solat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dalam kita sembahyang hari-hari. Bila kita baca Fatihah, rupanya ada dialog kita, percakapan kita, pertuturan kita dengan Allah Rabbul Jalil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Wa li abdi ma sa'ala. Fa iza qala 'abd alhamdulillahi rabbil alamin. Qala azza wa jalla, hamidani hamdi. Wa iza qala ar-rahmanir rahim. Qala Allah azza wa jalla, asna alayya 'abdi. Wa iza qala maliki yaumiddin. Qala Allah, majjadani 'abdi. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang kita baca melalui kitab Umul Kitab Suratul Fatihah yang diulang-ulang setiap hari. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, 2, 4, 4, 3, 4. Kan numbul. Jangan fikir nanti kat sebelah sana tu ada numbul. Ada pembeli. Pernah saya mengejar orang-orang kat sini dulu. Lalu belakang tu susun strategi. Di pantang nampak lori terbalik, nombor cantik. 2, 4, 4, 3, 4. Kita melafazkan kalimah, maka dikatakan di sana, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah SWT berkata, telah aku bahagikan sembahyang, yakni Al-Fatihah di antara aku dan hamba-Ku kepada 2 bahagian. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila sang hamba menyebut segala pujian bagi Allah, Allah menjawab, hamba-Ku memuji-Ku. Apabila dia menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyebut, hamba-Ku kembali memuji-Ku. Bila kita baca Maliki Yaumiddin,
Allah menyebutkan hamba-Ku menyanjungku. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila kita baca seterusnya ihdinas siratal mustaqim, maka Allah menyebut, ini untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia pohon. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu menjadikan sembahyang ini sebagai asas kehidupan kita. Tak boleh untuk kita berlengah-lengah dalam melakukan solat. Bila ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang afdal? Maka Rasul mengatakan, as-solat li waqtiha. Sembahyang pada waktunya. Birru walidaini. Dan juga al-jihad fi sabilillah. Ini kita juga didedahkan dengan hujah-hujah bahawa sembahyang merupakan amalan yang pertama disoal di hari akhirat. Bila sembahyang tadi elok, maka seluruh amalan kita jadi elok. Dalam satu hadis Nabi SAW, bagaimana sembahyang ini dijelaskan tentang pentingnya. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab bagi hamba pada hari kiamat ialah sembahyang. Sekiranya solat itu baik, maka baiklah segala amalannya. Sekiranya solat itu rosak, maka rosaklah segala amalannya yang lain. Hari ini muslimin-muslimat sekalian, sembahyang sudah terabai. Dan suasana Covid melanda, kadang-kadang dulu kita tak boleh mampu nak solat Jumaat. Sehingga Jabatan Mufti mengeluarkan perintah surau-surau dibenarkan untuk solat Jumaat bagi menampung. Tapi pun tak penuh, tuan-tuan. Ini kita dah dapat lagi, pun tak penuh setengah masjid. Sekarang kita risau. Dan kita terus buat kempen besar-besaran mengajak manusia balik semula ke masjid. Tapi kat luar tu, kat media sosial, kat handphone, orang bantai, pung. Susah nak ke masjid. Macam-macam, kadang telefon saya marah-marah. Dia suka kalau saya ceramah tam-tam tu. Saya tak selesai masalah. Kita ada pakar rojok, kita ada kepakaran. Jadi kita patut. Jadi kita tengoklah akan datang, bila kelonggaran telah diberikan, penuh tak masjid kita? Saya minggu lepas sembahyang asar kat sini. Saya selalu juga kalau balik pada Kuala Lumpur lalu jam 4, singgah sinilah ke belakang. Tuan-tuan baca tazkirah, bagus kan? Kemudian satu lagi benda yang saya nak kongsikan ialah apabila kita mengucapkan tahiyat, adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan penghormatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika peristiwa Mi'raj, kisah pertemuan yang mewajibkan kita sembahyang, ketika Rasulullah SAW dipimpin di peringkat awal oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril tak mampu naik ke atas, melepasi langit seterusnya. Akhirnya baginda SAW meneruskan perjalanan tadi berseorangan hingga sampai ke Arash. Dan di sana berlakunya bagaimana ucapan penghormatan yang selalu kita baca dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bila kita membaca, maka dalam pengertian ini semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab apa yang dilapaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang bermaksud segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untuk wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan segala kurnianya. Kemudian baginda SAW menjawab dengan ucapan penuh kasih sayang terhadap umatnya, dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin
maka di sana diucapkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Begitulah peristiwa pertemuan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lapaskan dalam tahiyat kita, dalam sembahyang kita, merupakan suatu hubungan, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sembahyang ini adalah penting. Nabi pun beritahu, muru auladakum bis-shalah, suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun, wadribuhum, dan rotan, misalnya pukullah anak kamu yang tak mau sembahyang umur 10 tahun. Ini berlaku. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Sebab sembahyang ini dituntut. Malah dalam Al-Quran juga, dalam kisah gulungan Bani Israel, di sana ada ayat 45 surah Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada Tuhan kamu dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali di atas orang-orang yang khusyuk. Ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi mengimami sembahyang yang makmurnya daripada para Nabi, para Rasul. Maknanya memasukkan syariat-syariat umat-umat dahulu. Maknanya selepas ini kena ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyuruh hamba-Nya agar sentiasa memohon pertolongannya dengan menggunakan sifat kesabaran di dalam melaksanakan sebarang kerja. Apatagi dalam bab sembahyang. Dan kita juga mesti jadikan sembahyang tadi sebagai benteng. Sebab innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang tadi mencegah diri kamu dari perkara fahsya, perkara keji dan juga mungkar. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita perlu hari ini menjadikan peristiwa agung ini sebagai satu panduan kita. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran, orang kata tak masuk logik, tak masuk diterima akal sebab takkan cepat. Tapi hari ini dalam zaman teknologi, zaman internet, zaman apa yang saya cakap sekarang ni, Ceng, kawan-kawan kita di seluruh dunia boleh menatapi, boleh mendengar. Tuan-tuan yang minat bola, Piala Dunia berada di mana? Brazil, di Jepun, gol di sana, gol juga di sini. Jadi tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa ketika berlaku peristiwa pembunuhan dua saudara, sehingga bila mengadu kepada Nabi Musa nak selesaikan payah. Kerana dia bunuh saudara tadi, dicempakkan dekat kampung orang lain. Ini kisah bagaimana cerita akhirnya Nabi Musa minta mereka mencari lembu, sembelih lembu. Jadi mereka itu banyak bercakap, banyak berdalih lembu yang macam mana. Ini kisah. Akhir cerita ni panjang cerita tuan-tuan. Masa dah habis. Jadi nak digambarkan, bila lembu yang istimewa tadi, lembu yang tak pernah dibawa untuk membajak, yang tak pernah kerja berat, digambarkan akhirnya dapat. Bila dah sembelih, maka dipukul daripada anggota lembu tadi kepada mayat yang terbunuh tadi, maka orang tu hidup. Beritahu yang bunuh tu siapa. Ini berlaku tuan-tuan. Jadi ini keistimewaan yang berlaku, mukjizat yang berlaku
Dan hari ini kita diberikan nikmat untuk berada di zaman yang mencabar ini. Dan kita tak ada cara lain melainkan gunakanlah Al-Quran sebagai kuda, sebagai petunjuk. Dan jangan kita ikut jejak langkah gulungan-gulungan Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan pelbagai keistimewaan, makanan manna wa salwa, tapi dia minta lain pula. Dia kata boringlah, jemulah. Nak minta bawang pula, nak minta timun pula. Ini gulungan-gulungan Yahudi dulu. Pelik-pelik. Ini apa yang kita dapat, tuan-tuan. Bersyukurlah. Supaya kita termasuk dalam gulungan yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata, tuan-tuan, mungkin tak menepati kisah Isra wal Mi'raj secara teliti, ada makan masa juga tu. Kalau baca hadis-hadis panjang tu, tuan-tuan boleh nampak bagaimana susun atur tadi. Jadi, kesimpulannya, dalam kita melakukan perjalanan kehidupan yang semakin mencabar pada hari ini, kita jangan lupa adanya unsur-unsur yang boleh memesongkan pemikiran kita dan pemikiran khususnya anak-anak muda. Yang terbaru, amalan-amalan liberal, pragmatisme, yang mengatakan semua agama sama, semua nak ke syurga. Ini pahaman-pahaman yang perlu diberikan perhatian. Sedangkan Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memasukkan ajaran-ajaran lain. Inna dina indallahi Islam. Yang kedua, gerakan-gerakan yang menggunakan jalan singkat untuk kononnya mendapat keberkatan dengan betapa dengan melakukan amalan-amalan yang tidak berteraskan kepada asas-asas Al-Quran dan Sunnah. Dosa boleh dibayar. Ini masalah. Kemudian manusia yang sanggup meninggalkan perintah-perintah yang wajib dengan melakukan perkara-perkara yang amalan hurapat. Betapa suluk tapi tak sembahyang. Puluhan ribu tapi tak melakukan sembahyang. Dan sembahyang ini ada pemisah antara iman dan kufur. Jadi ini kena diberikan perhatian. Kemudian ada juga yang mengatakan, tak apa Ustaz, lama-lama besok masuk syurga juga. Dia kata, tak apa, kita besok anggus-anggus, tak apa Ustaz, tapi akhirnya masuk syurga juga. Ini pahaman. Dia tak tahu satu hari di dalam neraka umpama satu hari 1000 tahun perbandingan dia. Sebab itu kita kena berikan perhatian kepada anak-anak cucu kita dengan cabaran-cabaran semasa ini, dengan kita mengawasi. Termasuk juga orang ini, tuan-tuan, kita ni lelaki dan perempuan. Yang sebenarnya perempuan lelaki. Ada orang nak memperjuangkan gender yang ketiga pula. Kalau dia dah berajak, dia nak suka hati dia, Ustaz. Ini berlaku. Sehingga masyarakat kita ditarik untuk mengiktiraf gulungan yang ketiga ni, gender ketiga. Laki tidak, perempuan tidak, tapi yang ketiga ni, tuan-tuan fahamlah. Polemik dalam masyarakat kita. Dan mereka memperjuangkan hak dia. Bila ditegur, bila diambil tindakan, masyarakat lain mempertahankan dia. Ini juga kena waspada, tuan-tuan. Jangan ada taman-taman kita yang jadi pot. Dulu pengalaman saya kerja dekat Aceh ni ada satu pot. Dululah. Berkumpul kat situ. Ini kena, tuan-tuan. Dan kita dah diberi peringatan melalui COVID ini. Kita waspada dan rujuklah kepada pihak-pihak tertentu. Khususnya institusi agama, Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Majlis Agama, supaya kita dapat arahan dan panduan yang sebenarnya. Sebab Nabi dah sebut, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka.
yang kamu kena pegang pada kedua-duanya. Rasul mengatakan lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang. Dan nak dapat pegangan tersebut mesti ada ilmu. Mesti belajar dengan ilmu. Guru-gurunya, ustaz-ustaznya, asatizah dia. Sebab itulah tahniah pada masjid, pengusaha masjid yang mengadakan kuliah-kuliah takmirnya, kuliah subuhnya, kuliah duhanya, pelbagai lepas sembahyang ada baca lagi, tazkirah. Ini semua ada untuk menyuntik dalaman kita supaya hati kita, akal kita ini terpandu. Sebab manusia ni yang disebutkan manusia dijadikan dalam keadaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kan nak berhenti. Dah landing tapi naik balik. Payah seorang ustaz nak berhenti. Kecuali Tuan Haji bawa kad kuning, kad merah. Merah, kuning dulu, lepas tu merah. Ni tak ada. Susah ustaz nak berhenti ni. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat kita, dan kita kena cari ilmu dengan pengajian-pengajian khusus. Oleh kerana tuan-tuan tinggal dalam taman, ini cabaran besar. Jawatan kuasa masjid boleh ngurus masjid, mudah tuan-tuan. Kalau cat mudah, tuan-tuan, Tuan Haji keluarkan duit, cat masjid. Longkang tersumbat, panggil JKR, panggil PBT, bersihkan, buat longkang baru, tak apa. Bocor sana, bocor sini, repair. Mudah tuan-tuan. Yang sukar apa dia? Ialah untuk menyentuh hati-hati jamaah. Nak bawa hati-hati jamaah ahli karyah kita yang duduk kat taman-taman yang banyak ni ke masjid. Itu yang paling susah tuan-tuan. Nak jadi pengurusi masjid mudah tuan-tuan, tak susah. Kapet, usang je, cari penaja. Bawa ni orang Jekyll telefon saya. Haji, kapet masjid dah lama tak? Baru lagi. Tak apa, kita letak. Banyak sponsor. Air, kowe, tak ada. 2-3 orang boleh taja. Senang. Tapi itulah, nak cari jalan bagaimana nak meluruskan hati-hati manusia. Itu perlu kepada gemeling tenaga jawatan kuasa. Dulu depan tuan-tuan ni ada bukit. Bukit Cing. Kereta air saya lalu dulu. Lepas tu terhakis habis. Nak meruntuhkan bukit bukau senang tuan-tuan. Nak meluruskan jalan yang baik kami ikut pun mudah. Nak mendalamkan sungai-sungai yang cetek pun mudah tuan-tuan. Nak meluruskan sungai-sungai yang baik kami ikut pun senang tuan-tuan. Nak menerangkan jalan yang gelap pun senang tuan-tuan. Panggil TMB minta pasang api. Panggil technician JKR juruter, betulkan jalan ni. Banyak kemalangan, mudah tuan-tuan. Tapi nak meluruskan hati-hati manusia supaya lebih mementingkan orang lain daripada diri dia, cukup payah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Masing-masing nak mementingkan diri sendiri. Masing-masing nak, apa aku dapat? Apa aku dapat? Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sehinggalah, kalau kita lihat dalam perintah Allah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tadi sehinggalah kaum tadi mengubah apa yang ada di diri mereka. Sebab itulah kita ini perlu bersama-sama dengan jawatan kuasa, dengan pengurusi, seluruh jawatan kuasa masjid, fikirkan bagaimana kita nak mengimarahkan masjid kita ini supaya masjid kita jadi ikon contoh yang subuh penuh melempah. Sebab sembahyang ni ada peringkat-peringkat dia. Yang paling afdal sembahyang Jumaat, besok Jumaat. Mesti penuh. Mesti dihadir oleh semua orang, tak ada alasan. Tinggalkan jual beli, datang. Itu yang pertama. Ranking pertama, sembahyang Jumaat. Ranking kedua ialah sembahyang subuh, hari Jumaat. Kalau sembahyang subuh berjamaah, digambarkan seolah-olah kamu beribadah sepanjang malam. Ranking yang ketiga, sembahyang subuh hari-hari yang lain. Subuh juga digambarkan sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat sebelum subuh itu digambarkan seolah-olah kita dapat dunia dan seisinya. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu baru sembahyang sunat 2 rakaat.
Kemudian sembahyang isyak berjamaah. Disebutkan dalam hadis, kalau kita sembahyang isyak berjamaah, seolah-olah kita beribadah separuh daripada malam. Maka rebutlah peluang ini, tuan-tuan, untuk kita membina benteng kekuatan kita. Apatah lagi kita nak masuk bulan puasa yang tak berapa hari lagi, 3 minggu lagi, tuan-tuan. Tengok kiri kanan kita, itu hari Rejab dia ada. Masuk Syaban dah tak ada, tuan-tuan. Awal Syaban dia ada, pertengahan Syaban dah tak ada, tuan-tuan. Nisfu Syaban ada, awal Ramadan tak ada. Sebab dah meninggal dunia. Jadi inilah peluang kita, tuan-tuan, untuk membantu diri kita dan juga masyarakat kita, khususnya kepimpinan masjid, untuk mengimarahkan masjid kita ni. Kempenlah pelbagai usaha, tuan-tuan. Kalau satu rumah seorang pun wakil dia datang, tuan-tuan, kepa tak? Kepa, corong ngomong. Penuh, melempah. Itu kalau satu rumah satu wakil saja. Surau takkan muat. Sebab tu tuan-tuan boleh buat contohlah, ada beberapa masjid luar Melaka lah, subuhnya tadi macam Jumaat, tapi tak ada menggemling tenaga, perak otak, buat perbincangan dan jadikan masjid sebagai medan untuk kita bermuzakarah. Sesekali, tuan-tuan, lepas Jumaat, tunggu sekejap, kita nak berbincang masyarakat. Bincang satu, cadangan-cadangan. Ini penting. Jangan kita duduk dalam masjid macam kepanasan. Sebab ini aircon kan semua. Aircon ni. Kita tak jadi masalah. Sayanglah masjid tadi digambarkan tempat mengantungkan hati kita di masjid. Ini yang disebutkan dalam hadis. 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah SWT pada hari yang tiada perlindungan melainkan pelindung Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, raja yang adil, ketua yang adil. Yang lain disebutkan lelaki yang mengantungkan hatinya di masjid. Solat subuh dah tanam, zuhur nanti aku nak ke masjid. Lepas zuhur, isyak, asar nak ke masjid. Begitu seterusnya. Sekalipun dia tak berada di kampung tadi, dia pergi musafir, dia juga nak berjamaah. Ini yang kita nak bina dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita cakap yang muka-muka pun tak berguna lah. Melainkan kita sekarang poin ialah bagaimana kita ini nak mengimarahkan masjid supaya masjid jadi asas perpaduan kita. Ini orang diajak untuk bersatu padu, tak nak, tuan-tuan. Sedangkan Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan bersatu padulah kamu dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi orang kita nak bergaduh juga. Allah beritahu, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dia nak bergaduh juga, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Makin semangat ni. Ini penting, tuan-tuan. Realiti yang ini. Al-Quran suruh bersatu padu, berpegang. Gambaran kita ni macam yang lain, macam satu badan. Kaki tersandung, seluruh badan sakit, demam, tuan-tuan. Kita macam satu bangunan, kalbunian. Bata-bata tersusun rapi hingga kuat menguat. Itu gambaran orang Islam. Gambar orang Islam digambarkan dalam hadis. Umpama kita naik kapal, 2 tingkat. Tingkat bawah, tingkat atas. Orang bawah nak tengok atas, nak tengok awan, tengok apa, nak ambil air naik atas. Orang atas kata, sibuklah kau ni. Aku nak rehat kau kacau apa. Orang bawah dah mengajuk. Kena sindir selalu. Tak apalah, panggil tu sidang bawah ni. Panggil Pak Lurah. Pak Lurah kata, senang je kau tepuk lubang. Dia pun tung. Orang kata, oi, buat apa tu? Suka hati aku lah. Ini kamar taman aku. Ini kawasan aku. Apa peduli kau orang atas? Kalau orang tak kata, lantaklah kau, satu kapal tadi habis. Sebab tenggelam. Sebab orang bawah nak air, nak terpaksa korek lantai tadi. Sebab bila dia naik, kena sindir, kena kacau. Sepatutnya orang bawah, tak payah. Kau nak air, kita hulu.
Kau nak jajemu, kau naik sebut. Kita buat BBQ kat atas. Tengok pemandangan, tengok laut, tengok awan. Raikan sama-sama ciptaan kebesaran Allah ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Tengok. Gotong royong maknanya. Tak bergaduh. Bantu-membantu. Ini sepatutnya dalam masyarakat kita. Tapi kalau masih lagi berterusan dalam keadaan berpecah belah, bergaduh dengan benda-benda yang remeh-temeh, tahiyat, goncang tak goncang, tegak tak tegak, bergaduh, patah-patah jari. Benda kecil. Usali tak usali bergaduh. Ini berat, tuan-tuan. Kita ini perlu ke depan sebab kita perlu menjadi bangsa, khususnya umat Islam, orang Melayu yang hebat, tuan-tuan. Kuntum khairu ummah. Umat yang terbaik. Kita tinggalkanlah apa yang dikatakan soal-soal remeh-temeh ni, tuan-tuan. Yang paling penting, peganglah asas agama kita, peganglah Al-Quran, dan kita kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak malu, itu yang dikatakan, kalau kamu tak malu, pasna bima tu'mar. Ini yang berlaku. Yang tak malu ni, lain pula cerita ni. Kena malu, tuan-tuan. Ini orang cuba, tak payah, tak malu-malu, buat. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Sifat malu ni sifat yang cukup mulia. Cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak terima surat warning daripada pengurusi. Jadi saya berhentikan awal lah. Kalau tak, ada ceramah tempat lain, terima surat. Jadi itu saya, tuan-tuan. Terima kasih banyak. Bukan senang dah pancing, tuan-tuan. Lama Tuan Haji Pinang tak dapat. Itu Dr. Rusdi kontak. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua warga jamaah Karya Ching ni. Dan saya minta maaf lah. Pertama, terlajak masa. Yang kedua, mungkin bahasa yang digunakan tak sesuai dengan orang Ching. Kemudian mungkin tak menepati cita rasa tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan suka sekarang tu. Ustaz, saya suka kalau ustaz boleh nyanyi, boleh nasyid. Ustaz boleh selang-seli dengan bacaan qori. Dia nak macam tu. Saya tak boleh. Saya balu keras satu nada macam tu je. Kalau tak, setengah tu dia siap menyanyi. Dan sebagainya lah. Itu masa-masa pendekatan. Saya punya bakat setakat macam ni lah. Ini duduk, berdiri lain, tuan-tuan. Kalau berdiri nanti, lagi semangat. Sebab ini Aqsa tak bincang ni. Masjid Aqsa yang dijajah oleh Zoni ni tak bincang ini. Kalau bincang, Masya Allah, lagi kita semangat, tuan-tuan. Kita mesti bebaskan Al-Aqsa ni dari pencengkaman Israel. Ini tuan-tuan juga ceramah kena bincang. Tajuk yang panas-panas. Contoh hari ini dalam dunia perang Rusia Ukraine, kena bincang dari sudut pandangan Islam macam mana. Al-Aqsa itu juga. Supaya pemikiran kita bukan sekadar tempatan, bukan peringkat lokal, tapi di peringkat dunia antarabangsa. Sebab tu Nabi disebutkan diutuskan untuk rahmatan lil alamin. Dan Nabi juga diutuskan untuk buistu li utamima makarim akhlak. Aku dibangkitkan untuk menjemurkan akhlak yang baik. Jadi kita bukan saja dalam Nusantara di Malaysia ini, tetapi merangkumi aspek dunia antarabangsa. Sebab dunia internet ni dah menjangkau dah luas. Jadi terima kasih kepada kita punya perakam ni. Live kan ni? Live kan? Berapa yang follow tu? Tak ada. Tak ada pun. Jadi boleh ulang. Saya suka juga. Sekarang saya tengok apa yang saya cakap ni. Betul tak betul? Yang paling bimbang, cakap tak suruh bikin. Ini yang timbang. Sebab dalam peristiwa Isra' ni digambarkan ada manusia yang gunting lidahnya, bibirnya dengan gunting neraka, api neraka. Dan bila ditanya pada Jibril apa itu, itulah orang yang bercakap, peminatu yang cakap tapi tak serupa bikin. Sama lagi Ji. Ini yang kita takut. Jadi semua garis panduan tu ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan boleh kaji, tuan-tuan boleh ulang-ulang. Dan kita mesti jadikan ini asas dalam kehidupan kita. Dalam contoh bercakap pun ada SOP dia. Bukan saja dalam konteks
isu COVID ni, dalam bercakap pun Nabi dah beritahu SOP, panduan-panduan dia. Apa dia? Nabi mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka ngomonglah seapi-api baik ataupun meneng. Haji terjemahkan? Kalau tak mampu cakap yang baik-baik, baik diam. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah cakap yang elok-elok, cakap yang baik ataupun diam. Itu SOP-nya. Tapi hari ini tuan-tuan, memang, wah, dia dengar, ustaz dah ngajar tu, kau jangan pandai-pandai cakap. Nanti kau akan potong lidah. Betul. Tapi yang ambil ganti. Ambil tugas mulut apa ni? Jari ni. Dia jadi tugas. Lidah ni nulis. Forward, send. Mulut tak cakap. Ni. Ini cabaran hari ini tuan-tuan. Macam-macam berita palsu. Macam-macam ugutan. Macam-macam lah cerita pelik-pelik. Dihantar. Sebab tu kena waspada. Selain boleh kenakan tindakan undang-undang bahawa Suruhanjaya Komunikasi, ia juga adalah dosa yang berpanjangan. Kalau hantar dalam grup taman, benda tak betul. Benda fitnah. Satu taman tadi dapat 200 grup. Bayangkan. Yang tu pula hantar pula grup dia di merata tempat. Dapat. Mana dosa tadi berkekalan tuan-tuan. Sebab tu, dunia semakin canggih, maka kita masih lagi dituntut untuk sentiasa berwaspada, sentiasa berebut peluang untuk melakukan amal kebaikan. Badirul bi'amal solihah. Segeralah kamu melakukan amal-amal yang baik, kerana fitnah akhir zaman begitu dahsyat. Umpama semut hitam merayap di atas batu di waktu malam gelap gelita. Tak nampak tuan-tuan. Pada masa itu akan berlakulah yang dikatakan manusia dah berubah. Waktu pagi yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafira. Waktu pagi dia beriman, waktu petang dia kufur. Waktu petang dia beriman, wa yumsi rajulan mu'minan wa yusbihu kafira. Waktu petang dia beriman, taat perintah Allah, waktu pagi pula dia kufur. Sebab apa? Fitnah tadi digambarkan bahawa dia menjual agamanya, menjual imannya dengan dunia. Jadi setakat itu saja. Banyak kali nak berhenti tapi tak berhenti. Wallahualam. Tak maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa dinan qa'ima wa amalan salihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakah. Allahumma subhanal hazal waba wa qina sarara wa najina min at-ta'un wa ta'un wal bala. Bilutika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum inna wa minkum.